Warahmatullahi wabarakatuh. Ni Cikgu Azli ni masih lagi dalam bab 2 reka bentuk mekanikal untuk video yang ke-6, topik yang ke-6 2.2.6 membina gadget mekanikal berfungsi. Lepas dah habis buat analisis ke atas lakaran, idea akhir kita buat penambahbaikan sikit pada lakaran. Dah sampai masa, dah puas hati dengan lakaran, dah conform dah, barulah kita membina gadget tersebut. Okey. Peringkat seterusnya adalah untuk menghasilkan gadget mekanikal yang berfungsi. Aktiviti ini akan melibatkan proses pembinaan model ataupun produk. Ingat balik kita belajar pasal model. Kalau benda tu besar sangat, tak mampu nak buat, contoh nak bina kapal terbang, tak boleh lah kan, kita buat model. Tapi kalau benda yang kita nak buat tu kita mampu buat, kita terus buat produk. Okey, proses pembinaan adalah sama untuk setiap produk. Proses dia lah, urutan proses tu, maksud katanya lagi kita tengok sama, tapi mungkin ada beberapa perubahan ikut kesesuaian proses pembinaan tersebut. Okey. Ini contoh, ini yang cikgu cakap tadi. Carta alih proses ni sama untuk kebanyakan produk, tapi mungkin ada bahagian yang kita boleh skip, okey, ataupun kita boleh ubah. Ikutlah kepada produk, tapi majoriti benda yang sama, iaitu bermula dengan projek apa? Projek gadget lampu basikal. Bermula dengan sesi brief bersama pelanggan. Ni tingkatan 1. Kita brief ni, dalam semasa sesi brief ni kita tanya pelanggan betul-betul apa yang dia nak, berapa bajet lah, apa semua diteliti berkenaan dengan produk yang pelanggan suruh kita buat tu. Lepas tu kita akan buat kaji selidik. Kaji selidik ni macam-macam cara lah. Ni pun form 1. Kenapa kita nak buat kaji selidik? Sebab kita nak dapat idea. Bila kita dapat idea, kita akan buat lakaran awal. Lakaran awal ni banyak lah. Lakaran idea, lakaran idea 1, lakaran idea 2, lakaran idea 3. Tak kisahlah sampai lakaran idea 100 pun tak apa. Kemudian daripada kesemua lakaran idea tu, kita akan buat pemilihan. Ambil satu ke, ambil gabungan ke, jadilah lakaran idea akhir. Lepas tu adalah sesi kritik. Sesi kritik tu kita buat analisis lah. Kita buat analisis. Andai katalah idea kita tu tak lepas, tidak, kita tengok patah balik kepada lakaran awal. Kalau lakaran idea kita yang awal tu, lakaran idea awal kita ada 4, kita dah guna 1, ada lagi 3. Daripada 3 tu pilih 1, buat lakaran akhir, kritik balik. Kalau ya, teruskan. Kalau tidak, patah balik atas, tengok lagi ada berapa pilihan. Sebab itulah kena ada lakaran idea awal ni, kalau boleh lebih daripada 1. Sebab kita boleh buat pilihan. Lepas sesi kritik, kalau lulus je lakaran idea akhir kita tu, kita nak buat apa? Itu panjang lagi. Lepas jadi kritik, kalau ya, maksudnya sesuai idea kita tu, baru kita akan buat lakaran akhir yang lebih teliti. Lepas tu kita akan buat lukisan kerja. Lepas buat lukisan kerja, kita akan sediakan komponen pembinaan. Lepas tu kita akan buat proses je, melakukan proses penghasilan komponen. Nak guna kaedah pemesinan ke, tuangan ke, pembentukan ke, apa-apa lagi lah kita buat. Lepas tu dah siap komponen part by part, kita pasang lah. Kita pasang. Lepas pasang komponen, jadilah produk. Bila dah jadi produk, kena uji.
Kalau dah uji tu ada kelemahan, maksudnya tidaklah, tak sesuai, tak jadi lagi lah. Maksudnya ada kelemahan, tak jadi lagi. Patah balik, pasang balik, lepas tu uji balik. Dah uji lulus, barulah buat kemasan. Sebab kemasan ni dia proses akhir. Lepas tu selesailah. Itu carta alih proses pembinaan gadget lampu basikal. Okey. Untuk membina gadget mekanikal yang berfungsi, gadget lampu basikal akan dijadikan sebagai gadget contoh. Jika ada cadangan produk atau model yang lain, proses pembinaannya sama. Dalam ni tadi, proses pembinaan gadget ni kita guna lampu basikal sebagai contoh. Tapi kalau kamu nak buat gadget yang lain, proses pembinaan dia sama. Daripada mula sampailah akhir. Cuma kita ubah-ubah je lah ikut kesesuaian produk ataupun gadget yang kita nak buat tu. Proses pembinaan gadget meliputi beberapa peringkat, iaitu peringkat membuat lakaran ceraian sistem dan komponen, menyediakan bahan komponen, menghasilkan komponen, pemasangan komponen, pengujian dan juga kemasan. Okey. Membuat lakaran ceraian sistem dan komponen. Kita nak buat lakaran ceraian, kita buat lakaran part by part. Part by part untuk sistem dan untuk komponen. Proses ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang komponen-komponen yang akan dibina dan cara-cara komponen tersebut digabungkan sehingga menjadi suatu sistem lengkap yang dapat berfungsi. Okey. Misalnya lah, kalau kita nak buat satu produk yang dalam dia ada 3 gear. Cikgu cakap apa? Kita nak buat satu produk yang dalam dia ada 3 gear. Jadi, kita tak boleh lakar rupa luar produk tu saja. Sebab kita kena ada lakaran susunan gear dekat dalam tu. Barulah kita boleh hasilkan gear tu sendiri ke, beli ke. Lepas tu kita nak pasang macam mana, nak tahu kedudukan daripada 3 tu, siapa di tengah, siapa di hujung, siapa di atas, siapa di bawah. Jadi itulah yang dikatakan membuat lakaran ceraian sistem dan juga komponen. Untuk gear, kita lakar gear saja. Okey, ini sistem gear dia. Gear A dengan gear B bersambung dekat sini. Ada aci pakai apa, ada washer ke tidak. Okey, itu dia. Ini contoh membuat lakaran ceraian kerja. Okey. Pemegang lampu tu pun sama, cikgu tak puas hati. Itu bukan pemegang lampu, itu pemegang mentol. Yang lampu tu pun adalah mentol. Sebenarnya pemegang lampu tu yang bawah tu, pencengkam tu. Dia yang memegang lampu. Itu nampak? Apa tu, dilukis, dilakar kan, ceraian. Kalau mula-mula tadi, lakaran dia seketul lampu je. Untuk nak dekat-dekat nak proses nak bina tadi, kena buat lakaran secara ceraian. Okay. Kalau katakanlah orang nampak gambar, orang dapat lakaran ceraian kerja ni, okay, kemudian lampu dia buka-buka, terbarai lah. Barai pula guna. Bahasa kita, pecah lah. Anak dia buat, buka sana buka sini, pecah. Bukan pecah apa,
terbuka. Lepas tu nak pasang balik, tak tahu. Tapi kalau ada lakaran ceraian ni, kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia macam ni. Pasang begini. Takkan senang. Macam kita beli barang dekat IKEA, dekat DIY, kan? Dia ada susunan. Okey. Jadi lepas tu dah ada lakaran ceraian, kita sediakanlah komponen-komponen pembinaan. Nak bina gadget ni, nak bina produk ni, nak guna alat apa? Gergaji. Apa semua yang kita perlukan, kita sediakan. Kita sediakan supaya senang. Bila nak guna, dah ada. Okey. Kemudian bila dah sediakan bahan-bahan alatan, kita pun memulakan proses penghasilan komponen. Okey, komponen yang dapat dihasilkan menerusi proses daripada pemesinan, pembentukan, tuangan atau kaedah-kaedah lain yang sesuai. Jadi komponen-komponen yang kita nak buat gadget kita tu, kita boleh siapkan komponen tu dengan banyak cara. Okey. Proses penghasilan komponen merupakan satu peringkat yang paling penting. Okey. Pada peringkat ini, bahan-bahan mentah binaan yang pelbagai saiz atau rupa akan diubah, dibentuk dan diacuankan kepada bentuk yang bersesuaian dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey. Lepas kita hasilkan komponen, kita akan pasang. Okey, dah hasilkan komponen, dah siap semua komponen dihasilkan, kita akan pasang hinggalah dia jadi satu model lengkap ataupun dia jadi produk yang lengkap. Kemudian setiap komponen mempunyai fungsi yang tersendiri dan saling berpaut antara satu dengan yang lain bagi membentuk satu sistem yang dapat menyelesaikan sesuatu tugas. Okey. Okey, dalam satu sistem mekanikal ada beberapa komponen mekanikal. Dan setiap komponen mekanikal tu dia akan bergabung dengan komponen mekanikal yang lain. Okey. Lepas dah pasang, kita uji. Okey, kita uji. Peringkat seterusnya dalam pembinaan suatu produk ialah melakukan pengujian terhadap produk yang dihasilkan itu. Sekiranya produk akhir tersebut tersedia dalam bentuk prototype, maka pengujian boleh dilakukan untuk menguji aspek kefungsian dan ketahanan. Okey, untuk info ekstra ni sebenarnya dia dah di bawah kemasan lah. Dia di bawah kemasan. Tak apalah, kita baca. Elektrostatik pin ataupun cat elektrostatik diperkenalkan bagi menangani kelemahan cat secara konvensional yang mudah tertanggal serta rugilah cat. Okey. Kalau kamu berada depan cikgu, senang cikgu nak terang benda ni. Okey. Okey, next. Pengujian. Ada dua ujian yang biasa dilakukan ke atas kita punya gadget ke produk kita, iaitu ujian makmal dan ujian parameter. Semasa proses pengujian, prototipe akan diuji sehingga mencapai tahap keupayaan maksimum, iaitu sehingga produk memenuhi spesifikasi. Pernah tak tengok ada video menunjukkan kereta tu diletakkan dalam kereta tu diletakkan orang tipu pakai helmet apa semua, ada wire-wire. Kereta tu bergerak ke arah dinding, langgar dinding. Rugi dah kan. Kereta tu baru lagi disengajakan untuk melanggar dinding. Bukan apa, dia orang nak uji brake dia orang sesuai ke tidak. Okay. Impact kepada pelanggan, airbag berfungsi ke tidak. Macam tu lah. Kita kena uji dulu sebelum kita jual ke orang. Okey. Terdapat juga ujian simulasi dengan menggunakan teknologi terkini. Contohnya lah macam apa tu, spoiler kereta F1 kan. Dia nak buat reka bentuk spoiler tu,
dia boleh guna simulasi bagaimana angin tu bergerak, bila ubah suai begini bahkan apa yang terjadi. Boleh guna simulasi je sekarang ni. Okey. Jika prototipe berjaya melepasi tahap kelulusan ujian yang ditetapkan, produk tersebut dah luluslah dan boleh dikeluarkan secara besar-besaran dan sedia untuk dipasarkan kepada pengguna ataupun pembeli. Last kali bila dah buat ujian lulus, dah sedia tapi belum sedia sepenuhnya, iaitu kita kena buat kemasan dulu. Kemasan ni adalah proses akhir sekali, last sekali. Bila dah tak ada dah proses penambahbaikan, dah tak ada dah complete. Okey, jadi barulah buat kemasan. Okey, yang mana kemasan ni boleh tutup lah cacat celah. Mungkin ada bahagian yang kita tak nak orang nampak. Okey, kalau nampak jadi tak cantik, kita tutup dengan kemasan. Okey. Di samping kita tutup kelemahan produk, kita juga menambahkan nilai estetika. Dan kita juga boleh dengan melakukan kemasan, okey, ia dapat menarik perhatian pembeli. Okey. Okey, itu saja untuk subtopik yang ke-6. Sekian, terima kasih.